Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Lari tajuk sikit boleh tak? Kamu rupanya pegang macam ni mengajak peluh pun. Tak apalah. Allahu Akbar. Tak mau letak langsung. Okey, baik. Jazakallah khair. Baru ni saya mengatakan, tak apalah, saya ada depan saya ni semua nikah belakang dah. Boleh tak kita nak minta tolong satu benda ni? Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, boleh tak kita nak minta tolong wujudkan balik kemesraan dalam rumah? Boleh tak? Tambah-tambah yang memang dah kahwin lama, 40 tahun, 50 tahun dah rumah, nikah pun 30 tahun dah, anak pun cucu pun ramai dah. Boleh tak kita nak minta hidup balik kemesraan dalam rumah? Kita nak minta tiru macam mana yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi di rumah, baginda bermesra dengan Aisyah 3 benda. Hari ni saya nak sebut, kalau boleh balik buat 3-3 ni boleh tak? Sagi kata pula, Ustaz, Nabi kahwin dengan Aisyah, Ustaz, Nabi buat tak apalah. Cuba perhati tengok, Nabi berkahwin dengan Aisyah waktu tu usia baginda SAW berapa? Nabi start kahwin dengan Aisyah umur 53. Jadi maknanya Nabi umur 50-an, Nabi buat lagi benda macam ni. Sebab tu kita kalau umur 50-60 buat je lah benda-benda macam ni. 3 benda aja kita minta. Ayah-ayah balik buat pada ibu-ibu, ibu-ibu balik buat pada suami masing-masing. Boleh kok no? Nombor 1, tolong tidur satu. Mak tidur dalam bilik, pak tidur di luar. Jangan. Bila hilang suasana bahagia rumah tangga tu lah, nanti kesan dia anak-anak kena. Anak-anak nanti jadi mangsa tu. Anak-anak tak rasa bahagia duduk dalam rumah, tak rasa seronok dalam rumah. Punca anak-anak tak rasa seronok tu pasal Allah tak bagi rasa seronok tu. Pasal apa Allah tak bagi rasa seronok? Salah satu dia mungkin kita penyebab Allah tak bagi rasa seronok. Mak pak tidur asing, pak tidur belah sana, mak tidur belah ni, mak penyuruh tu, pak penyuruh ni. Boleh tak? Tak, kita nak minta tiru akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah campak balik bahagia tu masuk dalam rumah kita. Baru anak kita tak keluar mata teruk sangat. Kita ada rasa tak apa. Kita takut dengan sebab kita buat perangai macam tu, Allah tarik bahagia daripada rumah kita. Tu duduk tak seronok. Sak keli dengan anak, sak keli dengan menantu, sak cucu buat perangai kita serabut. Cara dia mudah ya. Balik lepas ni tidur balik sebelah-sebelah. Kongsi selimut. Kongsi selimut sudah lah. Jangan duk kongsi kain pula. Saya dengar satu cerita baru ni, Ustaz Usah. Dia cerita ada orang jumpa dia kata nak kongsi kain. Dia kata, Ustaz, saya tak mau kongsi selimut Ustaz. Saya nak kongsi apa? Kain. Maknanya nak duduk sekali dalam kain dengan bini. Dia kata boleh nak kongsi tu. Takut lagi kalau rumah terbakar, lompat keluar, orang nampak pelik. Apalah, tak payahlah sampai tahap tu. Minta kongsi selimut ni satu. Yang kedua, kongsi ni, kongsi cawan. Nabi SAW minum, Aisyah akan cari tempat yang Nabi minum tu. Dia akan minum tempat yang Nabi minum. Nabi SAW kalau nak minum, Nabi akan cari tempat Aisyah minum tu. Nabi akan minum daripada tempat. Kita terjemuh bahasa kita hari ni, kongsi cawan. Sebab tu kalau boleh perhidup balik budaya ni. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau makan pakai satu cawan tu dah, kongsi 2 orang. Boleh kan? Tapi nak minta tolong pada ayah-ayah adalah nak kongsi cawan tu boleh, tapi gosok lagi gigi dulu. Bini kita tak mau kongsi cawan tu pasal lelaki tak gosok gigi, hak tu. Betul. Yang tu satu, yang kedua pula misal tahu. Misal tu minum-minum, misal berendam dalam mayang tu. Bini nak kongsi pun dia tak ada. Boleh kau nak jalan tak? Kita minta hidup balik budaya ni. 2. Yang ketiga, yang ni payah sikit lah nak buat. Saya pun nak buat, wallahu a'lam lah, jarang sangat buat. Apa dia Ustaz? Dia mengelpuk dulu. Sama. Baik. Yang ketiga, Nabi SAW bila makan, Nabi suka suap makan kepada isteri dia dengan menggunakan mulut. Nabi makan buah kurma, popak-popak buah kurma, panggil Aisyah. Mari. Aisyah bila mari, Nabi suap di mulut Aisyah dengan mulut Nabi SAW. Boleh ni? Boleh ni tau, ibu-ibu yang ada di belakang. Makan satu-satu benda, popak-popak panggil, abang, masak. Abang dalam mulut. Boleh? Ayah-ayah tak payahlah makan buah kurma, popak roti gardenia. Popak
bapak panggil, "Pah, mana ni?" Roti penuh dalam mulut tu. Boleh. Boleh. Kalau boleh kira mai buat gaya. Kan? Try lah, saya try. Saya bukan tak mau makan Ustaz, bekas mulut lelaki saya Ustaz. Tapi bila dia duduk saja-saja, dia gigi tak wadah, dia pakai gigi palsu. Lepas tu dia duduk tolak main gigi palsu tu, geli je. Saat dia tolak keluar, saat dia masuk balik, saat dia tolak keluar masuk balik, dia nak melawak dengan cucu, kami tengok pun geli je. Kalau hati tak payahlah. Tapi kalau rasa boleh, buatlah sekali-sekali. Buatlah lah. InsyaAllah ada keberkatan di situ. Boleh ke no? InsyaAllah. Kalau rasa tak boleh dengan mulut Ustaz, suap dengan tangan. Panggil, "Poh, ni. Ambil nasi, suap mulut dia sekali." Apa salahnya lah. Ibu-ibu pun sekali-sekala duduk makan 30 tahun dah menikah, sekali tak pernah suap lelaki lagi. Mereka hari nikah dulu. Apa salahnya lepas ni? Suap ni. Boleh ke no? Seorang pun tak duduk, nampak dia. Boleh ke no? Nabilah, mudah-mudahan Allah campak balik kebahagiaan dalam rumah kita sama-sama. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. Hadis yang kedua. Boleh ke no? InsyaAllah. Pukul 10.20 kita pergi insyaAllah. Baik. Hadis yang kedua. Di antara tanda akhir zaman, Nabi SAW gambarkan akan ada dilema antara buat maksiat dan meninggalkan maksiat. Nabi SAW bagi gambaran, kamu nak tengok tanda akhir zaman, manusia pula berbelah bagi. Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak buat? Kalau buat, kena. Kalau tak buat pun, kena. Tu maksud dia. Tu panggil dilema. Aku kalau buat macam ni pun kena, buat macam ni pun kena. Buat apa tu Ustaz? Cuba kita tengok hadis ni sama-sama dulu. Alhamdulillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'ala an-nasi zamanun yukhayyiru fihi ar-rajulu baina al-'ajzi wal-fujur. Faman adraka dhalika az-zamana falyakhtari al-'ajza 'ala al-fujur." Atau kama qala rawahu al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang kepada umatku satu masa di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan. Manusia akan duduk di pertengahan jalan, duduk di antara dua cabang. Baik, antara kelemahan dan maksiat. Apa maksud lemah, apa maksud maksiat? Saya kita sebut. Barang siapa mendapati ataupun berada pada masa tu, masa hak jenis kena duduk dan dilema, nak kena pilih salah satu pada dua ni, hendaklah dia memilih lemah dan meninggalkan penyelewengan ataupun maksiat. Nabi SAW bagi satu gambaran. Kamu nak tengok tanda akhir zaman, manusia dia akan duduk dalam dilema, terpaksa pilih antara dua, sama ada lemah ataupun maksiat. Lemah maksiat ni apa Ustaz? Lemah ni maksud dia kalau buat benda tu dia kena. Kalau buat benda tu dia kena. Kena tu kena apa Ustaz? Orang kata. Tu panggil lemah. Dia buat, kawan ni marah, kawan ni marah, kawan ni kata, kawan ni camdek, kawan ni pelik. Kalau kata dia buat benda ni, dia kena. Tapi kalau kata dia tak buat, benda tu berdosa. Kalau aku tak buat benda ni, aku ikut mana orang cakap, benda tu berdosa. Jadi dia duduk serba salah. Nak buat ke tak buat? Contoh mudah macam ni lah, nak bagi faham. Walau senang contoh mudah. Bunyi apa tu? Kifat. Tak apa lah. Kipan luar. Okey. Contoh mudah macam ni nak bagi faham. Ayah-ayah yang ada di sini nak nikah. Anak kita nak nikah. Mereka nak kalau boleh buat pelamin sak-sak. Sanding pula tengah-tengah laman. Siapa mari semua tengok. Dia nak macam tu. Dia duduk tengok artis-artis menikah. Dia duduk tengok orang ramai menikah. Dia nak macam tu. Ayah-ayah, ibu-ibu, orang yang mengaji agama, retilah sikit hukum hakam ni. Kita tak mau buat. Benda tu kita tak mau. Kita nak kalau boleh nikah cara betul padan sudahlah. Padanlah dengan kita, kos kita. Kita pula orang biasa. Kami pula nak buat, nak bagi menikah, bagi dapat berkat. Jadi kita nak jagalah benda-benda macam tu. Anak kita nak buat grand, nak buat besar. Baik, kita sebagai bapa masa tu agak-agak duduk dalam dilema. Anak nak buat hak grand, hak kemas, hak besar-besar ni. Kami nak buat hak agama suruh ni Ustaz. Masa ni kita akan duduk dalam dilema, nak ikut hak mana. Kalau kami ikut hak anak tu Ustaz, kami ikut yang anak-anak tu, anak akan seronok, betul adik-beradik akan seronok, betul tapi Tuhan marah, dosa.
Kalau kami tak buat Ustaz, kami berkeras dengan kepahaman kami berkeras juga kata agama tak bagi dan sebagainya. Kita berkeras, kita dapat pahala. Tapi anak tarik muka. Bukan takat anak tarik muka, adik-beradik main rumah pun pakai tu kata, Allah bang Haji oi, sekali je semua hidup nampak kenduri ni, buatlah besar-besar bagi dia seronok. Nampak? Kena. Kalau aku buat dosa. Kalau aku tak buat, ni bakal dia marah, tarik muka, masa muka, sikit hati, cakap belakang dan sebagainya. Jadi kita ni duk serba salah ni tu. Nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak buat tak buat. Tak boleh. Nabi kata akhir zaman kamu nak tengok tanda kiamat, manusia akan mari rasa serba salah macam ni. Bila mari serba salah macam ni, tu tanda nak kiamat. Bukanlah bakal duk rasa belakang. Lah semua bakal duk rasa belakang dah benda ni. Maknanya bahasa kasar ada tanda kiamat keluar dah maksudnya. Keluar dah. Semua bakal rasa belakang dah benda ni. Kami nak main mengaji Ustaz oi. Bini kami ajak pergi pasal malam. Kalau bawa pergi mengaji, bagus Ustaz. Tapi bini tarik muka sampai ke sudah. Tarik muka. Kalau bawa pergi pasal malam Ustaz bini kami seronok, tapi kami rugi. Pahala tak ada, apa tak ada Ustaz. Ilmu pun tak dapat. Rugi. Duduk hiah serba salah je tu. Lelah buat keputusan. Hampir seorang lah pasal malam, abang pergi mengaji. Tak ada. Faham ke duduk bagi contoh dia? Tumpang dia senyap ni kalau tak faham tak tahu. Dia tidur lah. Baik, cuba kita tengok sama-sama huraian dari bawah sekalian. Hadis menerangkan akan terjadi satu masa kehidupan umat Islam dihadapkan dengan satu masalah yang sangat rumit. Orang Islam akhir zaman pakat kena satu benda yang cukup payah nak selesaikan. Apa dia? Keadaan pada waktu itu dihadapkan dengan dua pilihan, kebaikan ataupun maksiat. Kalau pilih kebaikan atau kejujuran, kalau kata buat apa Tuhan suruh Ustaz, taat perintah Tuhan, apa Tuhan kata kami buat dan sebagainya, maka akan menanggung risiko lemah. Lemah ni maksud dia dalam arti kata kita tidak akan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Dia kata kalau kamu buat apa Tuhan suruh tu, orang ramai semua pakat marah belakang. Nampak? Orang ramai pakat marah belakang. Kamu buat apa Tuhan suruh, orang marah. Ayah-ayah yang ada di sini balik habaq ke anak, kata hampa pakailah tudung, hampa duk keluar rumah tak pakai tudung tu, ayah tu salah. Cuba balik kata dia, buat apa Tuhan suruh tu. Agak-agak anak-anak setuju ke, anak-anak marah. Nak setuju ada agak yang setuju, tapi tak ramai, yang banyaknya marah. Balik try habaq kat bini tengok, hang keluar rumah tu salah pakai baju kelawar, nampak habis macam-macam. Abang malu atau abang tanggung dosa hang tahu dah. Cuba balik kata macam tu dekat bini kita. Bini nak setuju ke, bini nak marah? Jawabnya, bini marah. Ayah-ayah yang ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu dapat suami jenis tak mau bayar hutang. Hutang tu Allah, dia buat balik dah. Dia buat benda lain tak mau, hutang tak mau bayar. Cuba duk suruh tengok bayar hutang. Duk beletiang kata abang bayarlah hutang tu abang. Duk tunggu lama apa abang oi bayar. Kalau abang mati payah abang oi. Cuba suruh dia bayar hutang. Agak-agak dia setuju ke dia marah? Sungguh lah ni yang Nabi sebut ni. Jadi serba salah Ustaz. Kalau kami tak kata, kami takut tengah-tengah malam mati ke apa-apa, payah cerita. Kalau kami tak cakap, kalau kami bercakap Ustaz minta maaf, kalau kami tak bercakap, takut dia mati tengah malam, kami payah. Kalau kami bercakap, berkelih, tarik muka, seminggu tak mau bercakap macam tu. Cakap pun tak kena, tak cakap pun tak kena. Dia jadi macam tu ni yang kata serba salah. Faham ke? Nabi kata ni tanda akhir zaman. Allahu Akbar. Baik. Itu maksud kita akan lemah. Lemah ni maksudnya orang sekeliling kita akan kata pada kita. Baik. Kerana pada masa itu terjadi krisis moral dalam segala bidang. Pasal apa jadi macam ni Ustaz? Jawapan dia, kerana masyarakat akhir zaman pakat tak faham agama belakang. Bila pakat tak faham agama, tak erti agama, dia akan jadi bercanggah. Kita yang faham agama nak buat ikut agama. Anak-anak kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran kita tak faham agama. Jadi dia akan ada clash, ada percanggahan. Hak faham agama dengan tak faham agama. Allahu Akbar. Baik. Dia kata
contoh dalam bidang kerja. Dia bagi satu contoh, dia kata cuba tengok di tempat kerja masing-masing. Apabila seseorang tidak mengikut arus perkembangan yang ada, maka dia tidak akan mendapat simpati daripada orang yang ada di sekelilingnya. Akhirnya dia terasing dengan sendiri. Dia kata cuba bayang di tempat kerja sudah. Kawan ni jenis lurus bendui. Lurus ya. Kalau kata orang panggil nak main sign, dia kata waktu pejabat. Kalau siapa nak projek, dia kata hantar dia punya resume, hantar apa dulu. Kalau kata tak layak, dia tak bagi. Jenis buat kerja jujur ni. Orang macam ni selalu dia pejabat. Tak ramai kawan. Orang meluat. Tambah-tambah hak bos atas ni. Meluat. Dia jadi accountant syarikat. Kira duit kewangan syarikat ni dia urus. Bos duk kira nak sapu duit untuk dia sendiri ya. Bos minta duit pejabat nak beli kereta. Bos minta duit pejabat abang bagi kat bini sendiri. Bos minta duit pejabat nak pergi melancong. Dia sebagai accountant, dia faham duit ni bukan duit bos, duit ni duit syarikat. Jadi dia buat kerja betul, dia tak bagi, dia tak luluskan pembayaran. Akhirnya apa jadi? Accountant ni kena pulang. Accountant ni nanti kena ni. Bos nanti marah, orang lain nanti marah, anak-anak buah hak bawah semua pakat marah dah. Tak boleh. Ni yang Nabi sebut ni. Dia akan menjadi terasing dengan sendiri. Baik. Kalau pilih jalan jahat, penyelewengan, ketidakadilan dan juga salah guna kuasa, maka orang akan suka kepada pelakunya. Kalau accountant tadi, bos minta apa, bagi. Nak pergi melancong, ambil duit pejabat. Nak bini, nak bayar kat bini, ambil duit. Nak beli kereta baru, ambil. Accountant tu satu kepala dengan bos. Agak-agak bos sayang lah dekat accountant. Agak-agak bos sayang dah dekat orang ni. Sayang. Sopa juga ayah-ayah di sini. Kalau anak nak apa, bagi. Anak nak buat apa, buat. Bini nak apa, ikut dan sebagainya. Agak-agak anak-anak sayang. Bapak dia kira bapak paling sporting dia ni. Tak ada. Pak, kita pergi jalan Sanjui pun. Kita pergi lah bawa kawan-kawan ramai. Nampak? Pak tahu nak pergi Sanjui pun tu boleh, tapi pergi sampai 2-3 hari pergi duduk melepak dengan kawan-kawan ramai-ramai, campur lelaki perempuan apa semua ni. Pak tak kenal benda macam ni. Tapi Pak kata, yalah tak apa pergi elok nak. Pak bagi. Anak tu sayang nak dekat Pak. Ayah, habis letak. Sebab tu benda macam ni kena jaga je lah. Baik, ayah-ayah guru sekalian. Tumpang anak tidur ni dia idea main banyak sikit. Ibu-ibu yang ada di belakang boleh tak nak minta tolong satu benda pada ibu sekalian? Tak apalah, hari ni rakaman, hari ni live, orang pakat dengar tak apa, tak ada masalah. Ibu-ibu duduk dalam rumah, ibu-ibu jadi orang nombor 2. Betul tak? Betul. Ibu-ibu dalam rumah orang nombor 2. Nombor 1 suami. Suami kita tu kira presiden lah. Kita ni timbalan presiden duduk dalam rumah. Kita nak minta tolong. Apa-apa arahan yang suami buat keluar. Suami kita buat keluar arahan pada anak-anak. Suami kata, ayah nak hampa pukul 6 baru keluar rumah. Sebelum pukul 6, hampa duduk dalam rumah. Tak boleh keluar. 6 petang nak pergi main ke apa kan? 6 petang. Ibu-ibu sebagai orang nombor 2 dalam rumah tu, tolonglah sokong keputusan ayah. Tolonglah sokong keputusan ayah. Anak main pukul 5.30. Mak, cik nak pergi main siap boleh tak? Habaq kat anak. Ayah hang kata pukul 6. Mak nak pergi depa ngopi dah. Ayah kata pukul 6. Pukul 6 keluarlah. Bukan ayah. Ayah kata pukul 6. Mak ni pukul 6. Boleh ke lah? Sokong lah. Pak pesan pada anak. Pak kata ayah pukul 11 malam ayah tak mau anak-anak ayah seorang pun keluar. Seorang pun ayah tak mau keluar dah pukul 11 malam. Ibu-ibu yang ada di sini, tolong sokong keputusan suami tu. Anak mai jumpa ayah, memang dia tak minta kat ayah. Macam ayah dah bagi arahan. Dia mai jumpa mak. Mak cik nak keluar saya boleh. Mak nak pergi depan tu ya, nak pergi sembang dengan kawan. Jam pukul 11 suku. Abang kat anak tu, ayah hang kata pukul 11 tak boleh keluar dah. Mak tak boleh buat apa. Hang kena turutlah. Boleh ke lah? Yang banyak boleh faham tu lah. Yang banyak kita jumpa hari ni, mak tu lah haduk bagi ruang, haduk langgar arahan ayah tu, mak tu. Pak pesan kata pukul 11 malam jangan keluar. Anak tak jumpa ayah, tak tanya dekat ayah tu. Anak pergi tanya dekat mak. Mak pula bagi kebenaran. Mak kata tak apa, hang pergi balik awal nah. Punya tak cerdik mak. Tunggu lah, mak macam ni cukup tak cerdik. Bahasa kasar kita sebut,
Kalau minta maaf sekalian lah, bila duk ajak anak buat macam tu, sekali buat boleh, 2 kali buat boleh, 3 kali buat boleh. Bila lama-lama anak dia tak mau ikut dah cakap ayah-ayah dia. Anak akan langgar arahan ayah-ayah. Punca anak langgar tu mak duk ajak. Mak duk abang tu, hampilah tak apa, nanti mak tolong jawab. Pilah tak apa, nanti mak abang kat ayah hang. Mak duk ajak. Lepas tu bila anak besar tak dengar arahan, duk marah kat ayah, duk marah pula kat anak dan sebagainya. Mak duk ajak masa kecil. Pak kata jangan, mak kata tak apa. Pak kata jangan, mak kata tak apa. Duk tak apa gitu. Bukan boleh tiap orang jalan. Habaq. Tunggulah, jangan jalan lah. Pak kata, ayah pukul 7, seorang pun tak mau pergi Tesco. Mak kena faham lah. Anak kita telefon daripada mana-mana tempat. Kita tahu laki kita ni jenis tak suka anak pergi jalan Tesco, pergi jalan mana. Memang tak suka langsung. Anak telefon, mak, cik nak pergi Tesco sat, balik kerja. Cik nak singgah Tesco sat, boleh tak? Pak abang dah. Pak kata, ayah, hampa nak pergi Tesco kan, nak pergi pasar raya, hampa pergi dengan ayah hari cuti. Hari cuti nak beli apa? Beli. Ayah bayar. Hari lain ayah tak mau. Pukul 5 habis kerja, balik rumah. Pak pesan dah. Tiba-tiba anak telefon, mak, cik nak pergi pasar raya sat, boleh tak? Habis kerja sat lagi. Anak tak menikah lagi lah cerita ni. Kan? Kita pun tanya nak beli apa, dia tak nak pergi tengok lah kok ada barang apa nak beli. Kan? Tolong abang kat anak tu. Ayah hang kata apa? Hari Minggu je boleh pergi pasar raya. Hari biasa balik kerja. Balik terus. Abang tu. Dia kata mak ni nak pergi dengan kawan sat je. Sebelum maghrib cik balik je. Ayah hang kata apa? Mak ni. Ayah hang kata apa? Tengok ke? Anak marah Ustaz masa tu. Tak apalah anak marah masa tu. Tapi anak dia akan ingat satu benda. Dia akan tahu mak pun hormat arahan ayah. Jadi kami sebagai anak pun kena hormat arahan ayah. Tengok. Tapi kalau mak orang yang pertama mengajak anak supaya langgar arahan, ya nak. Hang nak pergi hampilah tak apa. Sebelum maghrib balik tau. Mak duk ajak macam tu, jahanam anak. Anak seronok, anak nanti kamcing lah dengan mak. Tapi dengan pak, dia mula langgar arahan ayah. Ayah bagi arahan, dia akan kona kok mak. Ayah buat keluar satu benda, dia akan kona kok mak nak minta kelonggaran. Boleh faham bahasa? Lepas tu jangan cadar kono hak mengaji ni seorang pun tak buat. Tu Syekh Berani kata. Kan, hak mengaji ni okey semua. Ni hak cerita ni hak mak-mak di Zimbabwe. Depa di sana, hak sini okey. Bandar Perda okey semua. Jangan takutlah. Nah, tak tolong jalan nah. Insya-Allah mudah-mudahan ambil pengajaran sama-sama benda-benda macam ni. Baik, sambung balik. Boleh ke cerita macam ni? Boleh no. Insya-Allah lah, yang penting dapat ilmu. Baik, sambung. Akibatnya akan melanda segenap lapisan masyarakat. Bila masyarakat mula pecah, minta maaf. Bila masyarakat mula ikut langgar perintah Tuhan, masyarakat tak mau ikut apa yang Allah suruh, masyarakat nak meraihkan, masyarakat buat jahat ni, ramai orang akan suka. Akhirnya semua ahli masyarakat akan buat perangai yang sama. Nah, baik, selesai. Sambung langkau bawah. Dia kata demikianlah keanehan yang dalam masyarakat yang menjadi hal yang biasa. Dia kata cuba perhati tengok. Hal pelik-pelik macam kita bercara tadi ni, dah jadi biasa dalam masyarakat. Seakan-akan pada waktu itu terjadi satu kewajipan yang aneh, iaitu kewajipan yang kurang wajar, yakni penyelewengan. Dia kata sampai satu tahap pula, kamu akan duduk di satu zaman yang mana kalau orang buat kerja betul, kamu nampak pelik. Orang tu kalau buat kerja jujur, kamu akan rasa dia tu apa ni, lurus bendui sangat. Dia akan keluar bahasa macam tu. Dulu orang buat kerja jahat dipandang pelik. Hari ni orang buat kerja betul dipandang pelik. Bukan law ke zaman ni? Law tu. Law zaman dia. Hak mana buat kerja betul semua kena. Hak buat kerja jahat tak apa. Hak buat kerja jahat okey. Hak buat kerja jahat biasa. Kita pernah jumpa sembang dengan kontraktor. Cuba tengok dia kata apa Ustaz. Dia kata Ustaz lah ni kalau nak dapat projek, kalau tak ulok kat bawah Ustaz tak usah harap. Tu bahasa dia tu. Dia kata kalau tak ulok kat bawah ni tak usah harap lah nak dapat projek Ustaz. Satu. Yang kedua dia kata Ustaz kalau nak buat urusan tak ada kabel, tak mau bayar Ustaz. Tak boleh buat apa Ustaz, kena ada kabel lah ni. Tu bahasa dia tu. Nampak? Maknanya kalau tak ada kabel buat cara betul ni nampak gaya memang tak dapat lah. Kena guna kabel baru dapat. Kena ulok kat bawah baru dapat. Ni yang Nabi sebut tanda akhir zaman ni.
Lah zaman dia Ustaz. Allahu akbar. Tahu takut tu kata takut. Kalau tidak mengikut kewajipan yang wajar tersebut, orang yang ada dalam jabatan akan dipecat. Siapa buat kerja betul akhir zaman kena pecat. Atau diketepikan ataupun tukar dia, transfer dia pergi duduk tempat lain. Pasal apa Ustaz? Pasal dia ni kalau duduk tempat ni dia kacau kerja kami semua. Lah hantar dia pergi duduk jauh sikit. Senang dia buat kerja seorang-seorang ya. Nampak? Kerana khawatir akan menghambat pelaksanaan kewajipan yang kurang wajar itu. Kalau dia duduk sekali, kacau kerja kita. Begitulah usaha apa bidang sekalipun akan melalui jalan yang tak jujur. Berbuat jujur pada waktu itu dianggap lemah dan makin lemah. Siapa buat, koi kena. Lagi jujur, koi kena. Kerja lurui bendui, kena. Usaha tidak lancar, kerja jadi tak berapa cantik. Kita buat kerja betul ni, kerja kita sangkut banyak. Kau ni buat kerja tak betul, kau ni buat kerja tak betul. Kita duk nak apa betul buat bagi elok, takkan jadi. Mungkin masih dapat berjalan, kerja tu mungkin boleh jalan, tetapi hasilnya sedikit sehingga dikatakan lemah. Buat kerja betul tu macam mana pun elok pun mesti sangkut juga. Biasa sajalah. Nah, lemah dari sudut kedudukan dunia sehingga tidak mahu mengikut penyelewengan dan ketidakjujuran. Dia kata buat kerja tu lemah, buat kerja tu sangkut banyak, tapi dia kata orang macam ni iman dia kuat. Hak jenis buat kerja jujur ni iman kuat. Menurut hadis di atas, memilih yang lemah maksud dia pilih hak Tuhan suruh, tinggal hak benda-benda salah ni, berarti memelihara keteguhan iman. Hadis ni nak mengajak kita bila mari akhir zaman ni, bahasa mudah macam ni sekalian. Kalau aku buat macam ni, adik-beradik marah. Kalau aku buat benda macam ni, Tuhan marah, berdosa. Tapi kalau aku buat macam ni, minta maaf, macam mana kita nak sebut Kalau aku buat macam ni, berdosa, Tuhan marah. Tapi adik-beradik semua suka. Semua berkenan. Kalau aku buat hak ni, Tuhan suruh. Tapi adik-beradik semua marah. Semua tak suka. Semua menyampah kat aku. Nabi ajak kita, kamu kalau duduk simpang macam ni, kamu pilih hak ni. Hak Tuhan suruh yang adik-beradik marah tu. Kamu buat hak tu. Maknanya yang Tuhan suruh tu, kamu buat dia. Orang nak marah ke, orang nak kata apa ke, orang nak perli ke, ikut suka. Yang penting Nabi kata pilih hak tu. Jangan buat yang orang ramai setuju. Jangan. Balik satu contoh kes tadi. Kes pelamin dah. Nak buat pelamin kan tak mau buat pelamin. Kalau buat dosa saya, tapi adik-beradik semua setuju. Bersanding tengah-tengah laman pula tu, semua mari tengok. Adik-beradik semua setuju, tapi Tuhan marah. Kalau kami tak buat, okey Ustaz, alhamdulillah, tapi adik-beradik, anak-anak semua marah. Nak pilih hak mana? Jawab dia pilih hak tu. Perkerah bila seorang-seorang. Ayah tak kira, ayah tak mau buat. Hampa nak menikah, tak apa, tapi dosa ayah tanggung. Ayah tak mau buat. Ayah ni kali semua hidup, ayah tak mau buat. Apa nak buat apa? Nak marah, marah. Ayah tak mau buat. Budak kena kerah macam tu tak? Kena kerah. Hampa keluar rumah tak pakai tudung ni, ayah tak mau bawa hampa ni. Ayah pakai tudung panas, hampa tak pakai tudung, ayah tak bawa. Boleh ke tak? Dia kena kemas macam tu, baru boleh nikah dua orang. Tu je hak tu saja tak apa. Tak ada melawak orang lain. Dia kena perkemas macam tu saya bertegas dengan hukum Allah Taala. Insya-Allah kita iman kita akan jadi mantap. Hadis yang seterusnya, penduduk Mekah akan tinggal kota Mekah, wallahu alam. Yang ni bulan depan panjang umur kita sembang, insya-Allah kita bincang. Ayah ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian, yang terakhir, last. Kita nak minta tolong satu, boleh tak Ustaz? Ayah ibu-ibu yang ada di sini, satu daripada sebab pasal apa semayang kita tak khusyuk. Satu daripada sebab pasal apa kita semayang kita tak rasa kita sedang bertuhan. Pasal apa kita semayang ataupun kita buat ibadah kita tak rasa kita sedang menghadap Allah. Rupanya antara satu sebab, banyaklah sebab-sebab tu banyak. Satu daripada sebab dia, Imam Ghazali sebut, kamu tak jaga mulut. Daripada apa? Daripada memuji diri sendiri. Ataupun kita kasar bahasa kita sebut, kamu duk puji diri sendiri. Rupanya benda tersebut menghalang kamu daripada dapat hidayah. Suka duk puji diri sendiri. Kita terjemah bahasa kampung ni, jenis masuk dalam bakui, angkat sendiri. Boleh faham bahasa tak? Jenis suka apung diri sendiri. Tak faham Ustaz? Jenis sembang kemah. Jenis suka sembang kemah ni, sembang tak jatuh ni.
Sembang dengan dia Ustaz, bila bercakap dengan dia Ustaz, tak pernah jatuh Ustaz. Semua dia pukul naik semua dia. Dia lah paling bagus, dia lah paling baik, dia lah paling sempurna, dia lah semua semua boleh ke dia. Hampa tu lah tak reti, hampa main tanya aku ni. Aku dah 20 tahun dah buat kerja ni. Aku tahu sebut dia, aku tahu problem dia kat mana. Amboi. Sembang lah. Kan? Aku ni kalau tak ada di bandar Perda ni, pakai mati lah bandar Perda ni. Duk harap aku tu sembang lah. Kan? Aku kalau tak ada dalam mesyuarat, pokok ni kan ada point, pokok ni bukan ada benda nak bincang. Tunggu aku masuk lah. Aku tak ada tu kira tak ada apa. Berapa ramai sembang kemas ni. Ibu-ibu di belakang, berapa ramai orang perempuan sembang kemas. Saya ni kalau masak apa, semua orang kata sedap. Dia sembang kemas tu, semua orang kata sedap. Tak tahu, biasa je masak, dia orang kata sedap. Tak payah abang lah kalau sedap tu pun. Saya anak saya 5 orang, semua pakat bagi seorang 500. Amboi. Kan? Sampai saya ni duk habang kat depa, hampa tak usah bagilah kat mak banyak dah. Kan? Hampa simpan lah untuk hampa pula. Amboi. Kalau betul anak bagi 500 orang pun, dah kalau kata tak mau sekalipun 500 tu, tolak sudahlah. Yang duk pergi cerita kat orang tu buat apa? Imam Ghazali sebut, siapa sembang kemas, kita transit sembang kemas lah. Siapa sembang kemas ni, 2 benda dia kena. Nombor 1, Allah marah, Tuhan murka, berdosa lah, senang kita terjemah, berdosa benda tu. Nak ayat saya nak ayat nah. Duduk. Baik, ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nombor 1, kamu berdosa, 1. Yang kedua, Imam Ghazali sebut, siapa sembang kemas ni, dia sebenarnya menjatuhkan maruah dia sendiri. Orang sembang kemas ni, tolong ambil tak bang ni, saya kita ikut tumpah. Orang sembang kemas ni, dia menjatuhkan maruah sendiri, dia menjatuhkan harga diri dia sendiri. Contoh mudah kita bagi, betul tak betul, cuba perhati tengok. Ayah-ayah, ibu-ibu pernah tak duduk depan orang sembang kemas? Pernah tak duduk bersembang dengan orang sembang kemas? Pernah tak? Baik. Masa dia duduk sembang kemas tu, dia kata dia dah paling bagus, dia Allah sempurna semua, anak-anak dia semua dia didik, tengok lentik apa semua. Sembang kira kemas sangat Ustaz. Baik. Kita duduk dengar cerita dia tu, dalam hati kita kata apa? Hati kita dalam ni duduk kata apa? Kemasnya dia, hebatnya dia, dahsyatnya dia. Betul ke hati kita kata macam tu? Tak ada no. Hati kita kata apa? Sembang lah. Dia ni bohong lah. Dia ni tak boleh pakai, dia sembang yang lebih. Nampak? Hati kita semua kata macam tu. Imam Ghazali sebut, bila orang sembang kemas ni balik, dia balik ke rumah dia, kamu akan kutuk dia dengan mulut pula. Tak betul? Dia balik ke rumah, kita sembang dengan kawan-kawan kita, kita kata apa? Dia tu kalau main tak sembang bohong tu kira bukan dia. Dia main tu mesti sembang bohong. Nampak? Mulut pula kutuk. Masa duduk depan, hati kutuk, hati duduk maki. Dia balik, mulut pula duduk maki sama Allah. Betul? Mana kemuliaan harga diri kamu? Mana ketinggian maruah kamu? Tak ada jatuh. Betul ke salah? Imam Ghazali sebut, macam itulah kalau kamu sembang kemas. Kalau kamu duk sembang kemas, macam tu jugalah yang duk depan kamu, duk kutuk kamu, duk maki dalam hati. 1. Yang kedua, kamu balik depa kutuk kamu pula dengan mulut. Boleh faham ke lah? Sebab tu kita minta tolong mulai pada hari ni, tak usah sembang kemas lah. Sembang kita rendah, sembang kita ni koman, mengaku kata kita ni tak ada apa, hak tu lebih baik daripada duk sembang kemas. Saya Ustaz mayang tahajud ni, tiap-tiap hari bangun Ustaz semayang dengan anak-anak berjemaah. Amboi. Sembang depan kita. Mayang 5 tahun dah Ustaz mayang jemaah. Buka. Amboi. Dengar sembang tu kemas dah. Tengok Zilan, kita lalu pukul 5, rumah gelap. Lalu 5.30, rumah gelap. Balik gelap lagi rumah. Mana mayang tahajud tu? Tapi jumpa sembang tu 5 tahun tak pernah miss. Amboi. Boleh faham tak tu? Saya kenal satu benda saya lah. Duduk sembang dengan dia. Dia veteran lah. Dia duduk ngajak kita saya lah. Dia duduk kata apa? Dia kata, Ustaz, saya ni di rumah. Balik rumah saya jerekah bini sikit dia Ustaz
Saya kata, basuh baju. Dia kata, bini saya basuh tak? Bini saya takut dengan saya. Amboi. Kan? Saya balik rumah tu, kira saya balik tu Ustaz, sebut apa kat bini dia buat, dia takut dengan saya. Saya cerakah sikit kan. Senyap. Amboi. Sembang depan kita. Tengah-tengah duduk sembang tu. Bini di luar panggil, abang, kunci motor mana? Bini panggil, abang, kunci motor mana? Dia dengar suara bini dia, tahu dia jawab apa? Dia kata, kunci motor, ada. Dia jawab ada tu panjang. Ada. Macam orang takut tu. Ada. Kalau betul kamu kemas dengan bini, kalau bini tanya tu jawab pendek sudahlah. Kunci motor ada kat abang ni. Nampaklah kemas tu. Ni dah ada. Sampai sudah. Nampak sangat sembang kemas, sembang bohong kan ni. Lepas tu kita harap di sini tak ada agak macam tu no. Macam ada juga nampak gaya. Tak apalah, pelan-pelan berubah insya-Allah, mudah-mudahan boleh kan no? Insya-Allah sama-sama ambil manfaat, sama-sama ambil pengajaran, sama-sama berubah insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata, dan minta maaf lah anak saya buat sedikit gangguan, dan ibu-ibu yang tolong dukung tadi. Terima kasih banyak-banyak no. Insya-Allah semoga Allah akan membalas jasa baik ibu-ibu sekalian. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.